Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala terus Allah memimpin diri kita, keluarga kita dengan hidayah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita ingin mengulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lewati, yang telah kita baca, kita cuba memahaminya daripada halaman 578 hingga 583. Dan hari ini kita didatangkan, kita bersama dengan bintang panel kita pada hari ini. Saya mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Ustaz Syahmi Shazril daripada Tadabbur Center. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan terima kasih kepada Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Fadil Safa sihat. Kita ada Ustaz Syahmi hari ini. Alhamdulillah. Ustaz. We two both from Bangi. Bangi Ustaz ya. Jadi Bangi versus Shah Alam hari ini ya. Untuk sama-sama kita bersama Al-Quran kita disatukan dan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah dijemput untuk terus ya berkongsi dan share ya di Facebook ataupun di YouTube mana saja, kongsikan apakah butir-butir yang akan kita congkel lagi bersama Al-Fadil Ustaz Syahmi pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita melihat kepada halaman 578. Kita mulakan sesi kita dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan hikmah, menambahkan lagi keberkatan dengan ilmu kita pada hari ini. Kita ingin melihat kepada halaman 578 di mana kita sudah pun membaca daripada surah Al-Qiyamah ya, berkaitan dengan kehidupan orang-orang yang bertakwa ataupun tidak bertakwa, berkaitan dengan kiamat dan juga nafsul lawamah. Kita ingin baca daripada ayat yang ke-30 ya, salah satu daripadanya ya. Kita mula daripada ayat yang ke-33 sebenarnya. Ayat 33 kita mula dulu daripada ayat 31 hingga 33 untuk kita sama-sama melihat salah satu daripada peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kebenaran, tentang solat dan apa kaitan dengan yatamatta pada ayat 33. Kita baca ayat 31 hingga 33 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul, Al-Fadil Ustaz Syahmi. Nanti balik tumpang Subhanallah. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah hari ini kita nak mulakan ulang kaji di surah Al-Qiyamah, muka surat 578. Saya kira ini adalah ulang kaji yang terakhir ataupun akhir-akhir Ustaz Faz Betul. Sebelum kita landing. Ya. Ustaz, dan kita amat mengalukan Ustaz Syahmi ya, yang berada di penghujung Quran Time ini. Betul. Harapnya ini bukan penghujung lah Ustaz ya. Doakan agar ia ada kembali bermula. Betul, dan dapat lebih banyak lagi bersama dengan Ustaz Syahmi. Sebelum ni ada Ustaz Syari. Betul. Ya. Kita perlukan semua yang terlibat dengan Al-Quran ini untuk bersama bergabung membina masyarakat insya-Allah. Baik.
Terima kasih kepada Ustaz Fazal. Ustaz, mohon izin tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, mari kita ibu ayah sekalian kita baca ayat 31, 32 dan 33 muka surat 578. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 31 hingga 33 selepas Allah membawakan tentang peristiwa manusia berhadapan dengan kematian, ya, di mana Allah menyatakan semua akan dihalau ataupun dibawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kematian, kepergian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bawakan tentang fala saddaqa wala salla, ya, mereka itu dia tidak membenarkan nabi dan tidak pula menunaikan solat. Apa sebenarnya maksud di sebalik ayat ini yang dikaitkan dengan yatamatta pada ayat 33? Terus sahaja kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syahmi untuk menjelaskan tentang peringatan penting kita berhadapan dengan kiamat kita, iaitu hari kematian. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Ustaz Faz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina amin ya rabbal alamin. Baik, ayat yang kita bakal bincangkan pada hari ini adalah ayat yang menggetarkan jiwa, kerana sidang penonton sekalian, ayat pada hari ini bakal berbicara tentang satu sikap yang mungkin kita boleh lihat berlaku pada realiti pada hari ini, Ustaz Fas dengan Ustaz Tar. Iaitulah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkenaan dengan thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kita melihat ada orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini yang lenggang kangkung santai berjalan dekat muka bumi ini, datang kepada keluarganya dalam keadaan yang sombong. Seolah-olah macam tidak ada apa-apa berlaku dalam kehidupannya. Hidup dia seolah-olah macam tak ada muhasabah dia buat. Dia macam seolah-olah hidup rasa macam semua dia buat tu dia rasa buat betul je belaka. Jadi dalam ayat ini, sebelum Allah sebut tentang dia orang berjalan kepada ahli keluarga mereka dalam keadaan yang sombong, Allah terlebih dahulu menyebutkan dua perkara, tuan-puan sekalian. Pertama, orang ini dia mengabaikan Al-Quran, langsung tidak hormat Al-Quran. Yang kedua, Allah sebut mereka tidak mengambil berat tentang institusi salat. Bayangkan sidang penonton sekalian, dua perkara ini adalah dua perkara asas dalam agama kita, tetapi diendahkan oleh manusia. Kalau untuk lebih faham, saya suka untuk bawa satu kisah, Ustaz Fas, daripada surah Al-Baqarah, yang mana kita pernah dengar kisah ini sebelum ini, berkenaan dengan orang-orang yang sudah mula tidak ada rasa hormat kepada kalam Allah, tetapi kisah ini diletakkan pada Bani Israel. Bani Israel, tuan-puan sekalian, pada surah Al-Baqarah ayat 79, ada gambaran Allah sebutkan berkenaan mereka ini langsung tidak hormat kalam Allah. Bagaimana keadaannya? Mereka ini bila mendengar Nabi Musa alaihi salam mengajarkan Taurat kepada mereka, mereka yaktubunal kitaba bi aidihim. Mereka menulis apa yang diajarkan oleh Nabi Musa daripada Taurat dengan tangan mereka sendiri. Kita dengar, baguslah ni catat nota dia ni kan. Bila kita belajar ni, bila catat nota, kita kata, bagus ni orang macam ni. Tapi kesilapannya adalah pada ayat selepas-lepasnya Allah menyebutkan, selesai majlis dengan Nabi Musa alaihi salam, mereka mengatakan, hadza min indillah. Tadi masa dia catat tu, kesilapannya adalah dia tulis tapi ikut suka dia. Dia rasa macam benda ni macam kena dekat jiwa aku lah, dia pun tulis kat dalam buku nota dia, Ustaz Fas. Dia tulislah mana-mana yang kena dekat jiwa dia, mana yang tak kena dengan jiwanya dia tinggalkan daripada tulisannya. So maksudnya tulisannya itu telah berlaku perubahan daripada yang teks asal ataupun yang asli. Maka bila mana dah banyak perubahan berlaku, sepatutnya dia kena kata itu daripada dia, bukan daripada Taurat, daripada Allah. Tapi kesilapannya lepas habis majlis dia kata hadza min indillah. Lalu Nabi Musa menegur sikap Bani Israel yang tidak hormat kepada kalam Allah, sebab telah berlaku banyak perubahan pada tulisan mereka.
Maka bayangkan ucapan tak hormat yang kita pun tak jangka ini keluar daripada mulut Bani Israel yang telah mendapat nikmat yang sangat banyak. Allah peringatkan, wadhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Banyak nikmat Allah bagi pada Bani Israel. Tapi sebab tak hormat pada kalam Allah, cuba tengok macam mana sedikit demi sedikit Allah cabut benda-benda baik dalam diri mereka. So apa respon mereka? Dia kata apa? Okey wahai Musa, aku tahu benda ni salah. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Wahai Musa, kalau kami ni masuk neraka sekalipun, masuk neraka ayyaman ma'dudah je. Dalam bilangan hari yang boleh dikira dengan jari. Masuk neraka sekejap je. Alah, kalau kami kan banyak juga buat benda-benda baik, bukan kami tinggalkan semua daripada Quran, cuma ada satu dua yang tak kena kat jiwa kami tinggalkan daripada tulisan kami. Kalau masuk neraka ayyaman ma'dudah saja, beberapa hari je pun. Tapi kata Allah, tuan-tuan sekalian, inilah yang kita boleh nampak orang yang telah terlalu sombong. Dia sombong ni datang daripada mana? Bila mana tidak ada hormat kepada pencipta. Sombong ini datang bila mana kita tidak memberikan hormat kepada kalam pencipta kita. So di situlah bermulanya titik tolak kita menjadi sombong, tuan-puan sekalian. Jadi kesombongannya itu Allah tampar, Allah jentik kesombongan mereka dengan mengatakan, kamu yang merasakan buat dosa sikit-sikit ni masuk neraka beberapa hari ni, kamu jangan merasakan masuk neraka ni kena tunggu banyak dosa bergunung-gunung baru masuk neraka, kata Allah. Allah kata apa benda? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Apa kata Allah? Tak perlu tunggu bergunung dosa kamu lakukan untuk masuk neraka. Allah kata cukup dengan sayyi'atan, satu dosa je. Sayyi'atan ni singular, satu dosa saja kata Allah. Wa ahatat bihi khati'atuh, aku boleh jatuhkan hukum bersalah kepada kamu. Ulaika ashabun nar, menjadilah kamu ahli neraka. Kita ingat berhenti kat situ je kata Allah. Tak. Allah kata hum fiha khalidun. Sangkaan kamu masuk neraka beberapa hari je, tapi kata Allah satu dosa boleh jadi ahli neraka dan stay kat situ sampai bila-bila. Jadi bayangkan tuan-puan sekalian, berbaloi tak kita sombong dengan Allah. Jadi kesombongan tu pertama kita nampak dia tak hormat pada kalam Allah tadi. Kita baca dalam ayat ke-32 tadi. Yang kedua tuan-puan sekalian kata Allah, mereka itu menjadi orang-orang yang tidak mengambil berat tentang institusi solat. Sebab solat mengajarkan kita tuan-puan sekalian untuk berdisiplin. Disiplin dia sudut apa? Dua perkara. Pertama, perbuatan kita. Yang kedua, percakapan kita. Perasan tak dalam solat, senang tuan sekalian, kita ini diajar untuk bergerak dengan pergerakan yang dibenarkan sahaja. Dalam solat, kita dibenarkan untuk bercakap dan berkata-kata, menyebut kalimah yang dibenarkan sahaja. Sepatutnya orang Islam yang menunaikan solat, mereka lah orang yang paling jaga percakapan dan perbuatan mereka. Sepatutnya. Sebab 5 kali sehari masuk training tuan-puan sekalian untuk jaga percakapan dan perbuatan. Tapi kenapa hari ini orang yang katanya solat, luar solatnya cakap lepas. Suka bercakap menyakitkan hati orang. Jadi Allah SWT kata disebabkan dia mengabaikan perkara ini, tak peliklah kenapa dia tak hormat Quran. Sebab solatnya tidak dijaga. Jadi inilah sedikit bila katakan ya tamatta dekat sini adalah lebih kurang kita katakan orang yang berjalan dalam keadaan sombong. Maka kita tidak mahu kita terpalit dengan sikap iblis sebegini. Mudah-mudahan Allah jaga dua perkara dalam hidup kita. Yang pertama, Allah jaga solat kita. Yang kedua, Allah bantu kita untuk lebih faham Al-Quran, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Syahmi berkongsi tadi tentang mengapa ditekankan tentang thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Sebenarnya jangan sombong, dan sombong itu datang daripada tidak membenarkan Quran dan juga institusi solat. Dua perkara ya. Quran ini puncaknya ialah pada solat, dan kalau seseorang itu solat tidak pun menghargai kepada Al-Quran, solatnya itu mungkin memberi kesan tidak fahsya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan itu ada kaitan dengan mereka yang tuhibbunal ajilah, suka benda yang segera dan tidak membuat persediaan kepada hari kiamat. Ini salah satu daripada peringatan daripada surah Al-Qiyamah untuk kita tahu kiamat itu sebenarnya amat dekat apabila kita mengingat kalla idza balagatit taraqi ya, bila dah nyawa sampai ke tenggorok ke kerongkong kita ini, sebenarnya kiamat kita sudah dekat, bersedia untuk pergi ke alam barzah, alam-alam yang seterusnya. Bercakap tentang insan ini, kita ada pilihan
ya, ada penerangan tentang psikologi manusia dalam surah seterusnya, surah Al-Insan, dan satu ganjaran kepada mereka yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijelaskan pada ayat yang kelima pada surah Al-Insan. Mari sama-sama kita baca ayat yang kelima ini untuk kita memahami dalam surah ini mengapa ada perkataan kas, ada perkataan minuman, mengapa banyak kali diulang. Kita baca dahulu ayat yang kelima bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Sila Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Syahmi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kelima memasuki surah Al-Insan. Kalau kita perhatikan 5 ayat di awal surah Al-Insan ini, semua waqaf dia kita baca dengan mad iwad, kan, 2 harakat. Mari kita cuba mad iwad pada ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum daripada gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Apa kafur? Tetapi ia adalah minuman, dan dikaitkan dengan ayat 16 hingga 18. Terus saja kita nak baca. Sekali lagi terus saja Ustaz ya. Berkali-kali ini untuk terus kita nanti akan bersama dengan Ustaz Syahmi menjelaskan mengapa pasal minuman ni banyak pula dalam surah Al-Insan. Pagi-pagi Jumaat kan, kafura ya, kemudian bercakap tentang taqdira wa yusqauna fiha ka'san, banyak kali. Kita baca ayat 16 hingga 18 untuk kita memahami perkara ini. Silakan Ustaz Tar. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syahmi, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran. Kita sambung ayat 16, 17, 18 lagi kita akan baca dengan waqaf pada mad iwad 2 harakat. Ustaz, kita mula daripada 15 Ustaz. 15 berulang tu kan. Baik, Awari betul. tu. Sila. Baik. Kita mula daripada 15 hingga 18. Ya, betul. 18 baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 15 hingga ke 18 surah Al-Insan. Dan kepada mereka diadakan cawan daripada perak dan piala yang jernih laksana kristal. Kristal yang jernih dibuat daripada perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur halia yang didatangkan dari sebuah mata air di syurga yang dinamakan salsabil. Air Ustaz. Kalau boleh cerita sikit mengapa pentingnya air dalam surah Al-Insan ini, sila. Disebut dai kita pun rasa dahaga Ustaz. Oh. Nak katanya Ustaz, terima kasih Ustaz. Yeah. Tarmizi, bila saya partner Ustaz Tarmizi banyak kali dah Ustaz Fazrul sebenarnya. Saya rasa macam setiap kali berpartner dengan Ustaz Tarmizi rasa macam nak baca sedap macam Ustaz. Allahu Akbar. Tapi kebetulan lepas habis tu kita try sekali baca. Jadi Ya. alhamdulillah. Kita cuba ya. Jadi bagus insya-Allah. Insya-Allah. Jadi nak kata Ustaz, bila saya mendengar dan kita membaca benda ni, kita baca setiap pagi Jumaat dan kita dengar imam akan mengalunkan suratul Insan pada setiap pagi Jumaat. Dan saya nampak satu hikmah yang sangat cantik kenapa kita disunnahkan untuk sebegitu diperdengarkan suratul Insan.
Sebab hari Jumaat ni adalah penghulu segala hari, yang mana semua umat Islam melihat hari ini sebagai hari kerehatan sebenarnya. Okey. Sebab itu untuk para muslimin kita digalakkan, atau bukan digalakkan, minta maaf, kita difardukan untuk pergi salat Jumaat. Sebab di situ kita akan berehat dengan perkara yang sebenar. Sebab kita nampak rehat ni tidur lah. Tetapi Allah SWT menjadikan satu kefarduan, berehat kamu ni adalah untuk kamu ni menambahkan potensi. Sebab tu kita kena dengar khutbah Jumaat. Sebab kita nak menambahkan potensi diri kita. Jadi di waktu kita berehat, biasanya bila kita sudah letih dalam satu keadaan ataupun satu situasi, biasanya kita jarang cari makanan. Bila kita letih, biasa kita akan cari air, tuan-puan sekalian. Kan? Jadi Allah SWT seolah-olah di pagi hari lagi, bila kita bangun subuh, kita diperdengarkan hari ini adalah hari kerehatan, dan bila kamu letih, kamu akan cari air. Kenapa orang beriman ni dikatakan macam letih? Kenapa, tuan-puan sekalian? Sebab kata Allah pada 2 ayat terakhir surah Asy-Syarah, iaitu Allah sebutkan berkenaan dengan fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kenapa, tuan-puan sekalian, mereka ni digambarkan seolah-olah letih? Tidak letih dalam kefahaman kita macam exhausted, tidak. Tapi letih dekat sini bermaksud letih dalam kebaikan. Kenapa? Sebab mereka ini adalah orang yang bila mana dah settle satu ibadah, dia tak berhenti rehat, tetapi dia sambung lagi dengan ibadah seterusnya. Seolah-olah waktu lapangnya bukan buat perkara sia-sia, tetapi sentiasa dipenuhkan dengan ibadah. Yang ni pun kita kena berbetulkan sikit pada hari ini, sedang sekalian, iaitu kita nampak ibadah ni semata-mata kena solat, kena baca Quran, kena sedekah. So itu ibadah yang kita faham. So kita nampak ayat surah Asy-Syarah tadi macam tak logik lah. Boleh ke orang lepas satu ibadah selesai buat ibadah seterusnya? Macam mana benda ni possible? Rupa-rupanya, tuan-puan sekalian, ibadah ini makna umumnya adalah kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Selagi mana kita tertakluk pada 2 konsep itu tadi, maka kita sedang beribadah kepada Allah. Contoh macam orang yang tengah haid, tuan-puan sekalian, kita nampak kesian untuk mereka, tidak boleh salat, la taqrabus salat, tak boleh dekati salat, kan? Jadi macam mana mereka nak beribadah? Rupa-rupanya ibadah bagi orang yang haid ini adalah, tuan-puan sekalian, bila mana mereka mengikut apa yang dilarang oleh Allah, itulah ibadah itu. Itulah ibadah pada sisi orang wanita yang berada dalam keadaan uzur sebegitu, tuan-puan sekalian. Jadi, kenapa dalam ayat ni banyak berbicara berkenaan dengan air? Bayangkan, satu, kita dah letih, kita minum air, dan Allah sebut dekat dalam syurga nanti airnya luar biasa dan sempurna. Satu, dari sudut sempurna ini, senang betul sekali kita nampak, kebanyakan sempurna dihalakan kepada sedap. Tetapi tidak, Allah kata dalam syurga nanti, minumannya adalah sedap dan berkhasiat. Sedap dan berkhasiat. Sebab tu ada cerita pasal halia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ada tentang qadar dekat sini. Allah kata setiap perkara yang Allah jadikan pada air itu nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dia bercukupan dengan apa yang diinginkan oleh penghuni syurga. Insya-Allah. Maksudnya kita tak perlu nak hire ataupun order bagi air separuh, air penuh, tak ada ustaz. Ustaz tahu maksud tu. Kita kadang-kadang kita haus kan, kita nak minta nak minta penuh. Kalau boleh kurang ais, biasa kita minta kan kat kedai kan, kurang ais sikit. Tapi senang betul sekalian kata Allah, qaddaruha taqdira. Wildan dalam syurga nanti akan just bagi kita makanan, minuman yang just cantik, nice design dia, ikut isi padu yang kita mahukan. Inilah kehebatan dalam syurga minuman. Wallah. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syahmi ya. Itu sebabnya antara perkara penting dalam dunia Ustaz ya, jaga air. Itu pesanan doktor lah tu ya. Tapi rupanya sampai ke akhirat juga dikaitkan dengan air, dan bagaimana nak masuk ke syurga dengan rahmat ataupun amalan kita. Kita dengarkan jawapannya sebentar lagi. Kita berehat My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Alhamdulillah Ustaz ya. Dan kamu ya tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, iaitu ke syurga, dan bagi orang yang zalim disediakannya azab yang pedih. Jadi kita Ustaz ya, kita sudah pun dah masuk dah kepada fasa juz yang ke-30 ya bersama Ustaz Syahmi pada hari ini, dan mungkin Ustaz Tar ada sedikit perkongsian tentang daripada juz 1 hingga juz 30 ya. Nanti di hujung nanti kita minta juga Ustaz Syahmi memberikan perkongsian apa harapan bila kita memerhati mentadabbur satu halaman demi satu halaman. Cuma pengalaman Ustaz Tar dulu. Silakan. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul, Al-Fatihah Ustaz Syahmi. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mungkin sehingga ke saat ini kita tidak pernah terduga dan kita tidak pernah menyangka bahawa setiap hari kita selama setahun, 2 tahun, tahun ketiga ini, hari-hari kita diisi oleh Al-Quranul Karim. Satu perjalanan, satu kehidupan yang sangat-sangat kita rasakan sangat bernilai dan bermakna dalam kehidupan kita. Sehingga kan ada bila bertemu ada yang cakap, Ustaz kalau boleh biarlah Allah ambil nyawa saya sebelum Quran time habis, dia kata. Sebab takut-takut nanti bila Quran time dah habis, kalau dah tak sambung lagi, tak tahulah saya baca Quran ke tidak. Tengah buat apa? Tengah buat apa tak tahu, dia kata. Jadi maksudnya bila bersama sekarang ni, tengok tengah hari, tengok malam, tengok pagi, Allahu Akbar kan. Bila penat siang, malam dapat kekuatan Al-Quran. Bila subuh, malam memikirkan bagaimana esok bangun subuh tu mungkin macam-macam fikir, masuk Al-Quran pula. Maknanya begitulah, sehari-hari tak sempat nak ni lagi, pukul 12 datang lagi Al-Quran. Jadi Ustaz Syahmi dan juga ibu-ibu ayah sekalian, saya yakin dan percaya ibu-ibu ayah sangat-sangat merasai bahawa betapa bernilainya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita. Dan seperti yang kita ketahui, ujian itu tidak selama-lamanya. Sekarang pun dah mula cerah kembali, tetapi Al-Quran tetap bersama dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak tinggalkan. Jadi moga-moga ibu-ibu ayah kita semua dapat terus bersama dengan nilainya atau bernilainya Al-Quran kalamullah ini. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Jadi itu harapannya Ustaz ya. Kita sampai kalau ada yang sampai kata kalau boleh ketika baca Quran itu kan dipanggil nyawa, dan kerana kita nakkan berada ke syurga Ustaz Syahmi ya, dengan rahmat Allah. Yang itulah ya, nak berada pada fi rahmatih ayat 31 tu. Bagaimana kita nak maintain berada dalam rahmat Allah ya, masuk syurga itu adakah dengan amal kita sahaja? Kerana itu satu jawapan penting Ustaz kan. Kalau salah jawapan, waktu dia sampai rupanya tak dapat kan ya. Jadi silakan Ustaz Syahmi boleh menghuraikan ayat 31. Baik, ayat 31 ni saya boleh katakan subhanallah, masya-Allah. Kenapa saya katakan sedemikian? Sebab ini adalah destinasi yang kita semua nak tuju, iaitu syurga. Dan bukan Allah SWT menggiurkan kita tentang kita nak masuk syurga semata-mata, dan Allah bagi tahu sebab rahmat dia. Tapi dalam surah yang sama, Allah sebutkan juga 7 formula macam mana Allah SWT nak bagi kita rahmat, dan dengan rahmat itu kita boleh masuk syurga tuan-puan sekalian. Okey, ready pen dan kertas tuan-puan sekalian. Kita nak tengok apa 7 formula Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita buat dalam kehidupan ini, dan Allah akan bagi rahmat dekat kita. Dia bermula daripada ayat 24 lagi tuan-puan sekalian, Allah bagi formulanya. Formula yang pertama tuan-puan sekalian adalah kita kena menjadi orang-orang yang bersabar melakukan ketaatan. Sebab hari ini sabar selalu diletakkan pada sabar dalam menghadapi ujian. Tapi Allah kata untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat 24, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Kita kena bersabar dalam melakukan ketaatan. Itu nombor 1. Nombor 2 tuan-puan sekalian adalah wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Di daripada ayat 25 tuan-puan sekalian, iaitu Allah kata banyakkan berzikir di pagi dan petang. Ini adalah formula kedua untuk mengundang rahmat Allah.
Yang ketiga tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mencadangkan kita pula pada ayat 26 untuk kita perbanyakkan solat malam. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Itu nombor 3. Nombor 4 tuan-puan sekalian adalah kena ambil peduli nasib kita dekat akhirat. Sebab kata Allah, nanti kita akan masuk surah An-Naba tak lama lagi. Ada satu ayat Allah tegur orang-orang yang masuk neraka jahanam ni, kenapa kamu masuk neraka jahanam? Kamu ini la yarjuna hisaba. Kamu tidak pernah berharap balasan yang baik waktu kamu kena hisab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata nak dapat rahmat aku macam mana? Kita kena ambil peduli nasib kita dekat akhirat. Tapi kita banyak habiskan peduli kita pada nasib kat dunia lah. Esok nak makan apa, kata Ustaz tadi kan. Kita bimbangkan hari esok nak makan apa dan sebagainya. Itu boleh dibimbangkan. Tapi lebihkan bimbang kita kepada nasib kita di akhirat. Itu yang keberapa dah tadi dah? Saya betul sekalian. Yang keempat. Yang kelima tuan-puan sekalian adalah menggunakan potensi yang Allah anugerahkan ke arah kebaikan. Maksudnya kita ada kelebihan, macam Ustaz Tar, dia boleh mengalunkan bacaan, Masya Allah sangat luar biasa sedapnya. Ustaz Fazrul dengan tadabbur yang luar daripada konteks pemikiran kita yang biasa. Maka kita gunakan potensi yang Allah pinjamkan kepada kita untuk kita buat ke arah kebaikan. Okey, itu yang daripada ayat 28 ni tuan-puan sekalian. Dan seterusnya, formula yang keenam Allah sebut dalam ayat 29. Saya ringkaskan, Allah suruh kita tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu adalah cara untuk mengundang rahmat Allah yang seterusnya. Sebab akhirnya tuan-puan sekalian ada satu ayat yang diulang banyak-banyak kali dalam surah Al-Qamar. Allah sebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Allah kata apa? Dengan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini orang yang akan mendapat rahmat aku ni. Tapi daripada mana cara untuk ingat Allah? Dengan kita membaca Al-Quran yang telah dimudahkan kepada kita. Itu adalah formula yang keenam. Dan formula yang terakhir adalah benarkan ikrar kita yang kita bacakan setiap pagi dalam doa kunut kita, lakal hamdu ala ma qadaita. Kita banyak kali kan bila kita bangun subuh, kita baca doa kunut kan, pada penutup doa kunut kita ada berikrar tau pada Allah. Selama ni kita ingat ikrar kita pada doa iftitah sahaja. Tetapi dalam doa kunut kita setiap pagi, kalau kita faham kita punya lafaz doa kunut, rupa-rupanya ni macam ikrar kita dengan Tuhan setiap pagi untuk kita kekal positif. Salah satunya adalah lakal hamdu ala ma qadaita. Apa maksud lafaz ini, ikrar ini? Aku janji ya Allah, lakal hamdu, aku akan ucap syukur kepadamu ala ma qadaita, atas setiap perkara yang ditakdirkan kepada aku. Setiap pagi ni kita janji dengan Allah ni. Maksudnya bila sebut takdir ni, dia boleh datang dalam bentuk nikmat, dia boleh datang dalam bentuk musibah. Tapi janji kita apa? Dapat nikmat ke, dapat musibah ke, lakal ham, aku akan ucap syukur padamu ya Allah. Tetapi hari ini kenapa orang menjadi negatif dalam satu harinya? Sebab dia lupa janji dia setiap pagi tu. Kalau dia ingat janji dia, oh aku dapat musibah, lakal ham, kena ucap syukur pada Allah. Aku dapat nikmat, lakal ham, kena ucap syukur pada Allah. Jadi begitulah 7 formula, insya-Allah tuan-puan sekalian sama-sama kita amalkan. Mudah-mudahan rahmat Allah datang kepada kita, Allah perkenankan rahmatnya kepada kita, seterusnya kita berkeluarga dan berkumpul dalam syurga nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjadikan kita Ustaz ya mempunyai 7 sifat insan yang ada di hujung surah Al-Insan ini, agar moga-moga Allah berikan rahmat pada kita dan kita terjauh betul daripada menjadi orang zalim lah Ustaz ya. Dah diberi potensi, tak digunakan potensi, dah diberikan ketaatan, Allah dah bagi dah panduan tapi tidak mahu bersabar atas panduan ketaatan yang telah Allah berikan. Dan memang bercakap tentang ketaatan ni Ustaz ya, kita sahaja yang ada pilihan, kita dan jin kan. Yang lain itu dia memang taatnya itu secara karha kan, tak ada pilihan. Dan bila Allah beri pilihan itu, sudah tentunya kita sebagai insan ingin memilih menjadi orang yang masuk dalam rahmat Allah ke syurga, dan itulah yang paling indah sebagai seorang manusia. Bercakap tentang perkara ini, kita menyambung dalam surah Al-Mursalat ya. Kita ingin membaca daripada ayat yang ke-20 hingga 24. Kita nak lihat sedikit bagaimana Allah mengingatkan kepada kita suatu perkara yang amat penting. Kita baca dahulu ayat 20 hingga 24 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Syahmi. Ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak baca ayat 20 hingga ayat yang ke-24, atas sekali halaman terakhir juzuk yang ke-29. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 20 hingga 24 daripada surah Al-Mursalat, surah yang ke-77. Bukankah kami menciptakan kamu daripada air yang hina, kemudian kami letakkan ia di dalam tempat yang kukuh, iaitu di rahim, sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, kamilah sebaik-baik yang menentukan, dan malanglah bagi hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Ini adalah satu peringatan Ustaz ya, berkaitan dengan manusia, macam kesinambungan daripada surah Al-Insan. Cuma di situ ada perkataan ila qadarim ma'lum pada ayat 22. Kalau sebelum ni Ustaz bercakap tentang takdir ya. Dalam ayat ini apa maksud tentang penciptaan manusia ini ada qadarim ma'lum? Takdir apa ini Ustaz? Sila. Okey, baik. Dalam ayat 22, sinapun sekalian, Allah SWT menghalakan takdir ini adalah takdir kita dilahirkan dekat muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak katanya tuan-puan sekalian, kita ni sebelum dilahirkan kita semua maklum tentang proses kejadian manusia. Kita dah bincang dalam surah Al-Mu'minun secara detail, Allah gambarkan macam mana proses kejadian manusia. Yang itu kita dah belajar macam mana konsep dan apa yang telah Allah jadikan secara prosesnya dalam perut seorang ibu. Cuma yang saya nak tarik perhatian kita sama-sama untuk melihat ayat ini adalah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan tentang Allah je yang tahu takdir hidup kita ni sampai kita dilahirkan, maksudnya ada perkara-perkara yang menjadi rahsia yang tidak akan dapat diketahui oleh manusia. Contoh, saya bagi mudah tuan-puan sekalian faham. Kita tuan-puan sekalian pada hari ini, contoh kalau ibu yang sedang mengandung, biasa kalau dia pergi ke klinik, dia boleh buat scan 4D, 3D untuk mengesan barangkali jantina anak laki ke perempuan kan. Kadang-kadang ada yang sampai tak 5D dah pada hari ini, nak tengok muka anak tu macam mana rupanya nanti. Punyalah tak sabar manusia, tak nak tunggu anak dia lahir dulu nak tengok macam mana keadaan rupa, dia nak tengok macam mana rupa anaknya dekat dalam perut. Sampai kita tengoklah ramai yang share gambar anak kan dekat dalam Facebook, dekat Instagram. Satu keadaan yang kita kena admit dan kita kena akui sama-sama sekalian adalah Allah kata betul kamu boleh tengok keadaan yang telah ada dekat dalam perut ataupun rahim ibu itu, tetapi itu cuma sekadar andaian sahaja. Kebanyakannya bila mana kamu tengok benda tu, tak semuanya tepat seperti mana bila bayi itu keluar daripada perut. Sebab itu kata Allah, dalam kat dunia ni saudara sekalian, ada 5 benda yang Allah secure sentiasa menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala sampai kiamat. Dan ini disebutkan dalam ayat terakhir surah Luqman, iaitu ayat ke-34 saudara sekalian, iaitu Allah kata 5 perkara rahsia Allah. Nombor 1 tuan-tuan sekalian adalah ilmus sa'ah, tentang bilakah berlakunya hari kiamat. Yang ni Allah kata sampai bila-bila pun takkan kita tahu bila hari kiamat tuan-tuan sekalian. Yang kedua, yunazzilul ghaith, iaitulah bila turun hujan ataupun turunnya hujan. Kan kita tengok mendung je cuaca kat luar tapi tak turun-turun hujan. Kita tengok dekat luar panas je tapi hujan turun. Jadi nak kata tuan-puan sekalian, nombor 2, hujan turun bila kita tak tahu. Itu rahsia Allah. Yang ketiga, ya'lamu ma fil arham. Yang ni ada kaitan dengan ayat tadi tu. Allah kata apa yang berlaku dalam rahim ibu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Kita mungkin boleh agak-agak okey, sihat bayi ni, ukur lilit kepalanya betul, cukup ikut bulannya. Tetapi kata Allah, apa yang berlaku sebenarnya dalam rahim ibu ni hanya aku saja yang tahu. Betul tak tuan-puan sekalian? Kita mungkin nampak surface je macam mana keadaan anak tu, tapi jantung berdegup macam mana Allah gerakkan, kan? Macam mana penciptaan paru-paru bayi, semua itu Allah yang jaga dan Allah saja yang tahu.
Yang keempat, Allah kata apa yang kita tak tahu sampai bila-bila, madza taksibu ghada. Apa yang akan berlaku pada hari esok. Kita boleh merancangkan esok saya nak bangun pagi, saya nak kekal positif, saya nak pergi ke kerja, saya nak senyum pada semua orang. Itu perancangan. Tapi adakah perancangan itu diizinkan Tuhan? So apa yang berlaku pada hari esok kita tak akan tahu. Itu nombor 4. Dan yang terakhir kata Allah tuan sekalian, bi ayyi ardin tamut, di manakah lokasi kita akan mati. InsyaAllah. Allah kata kita takkan tahu. Ada orang lahirnya dekat Negeri Sembilan tapi mungkin matinya di Bangi. Betul. Kan? Ada orang yang lahir di Kelantan tapi matinya tuan sekalian di Kedah barangkali. Dan mungkin luar daripada Malaysia. Bi ayyi ardin tamut. Saya rasa Ustaz Faz, mungkin masa pergi haji baru ni kita nampak ada jemaah Malaysia yang meninggal dunia di sana. Jadi itulah bukti bi ayyi ardin tamut. Kita tak tahu di mana kita akan mati tuan sekalian. Jadi termasuklah qadar yang dimaksudkan qadari maklum, hanya Allah je yang tahu tentang bila dan macam mana kita akan dilahirkan. Maka kita kena mengimani setiap kehidupan kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Syahmi menceritakan tentang potensi manusia dan bagaimana sebenarnya ada perkara-perkara yang kita dikekalkan rahsia Ustaz ya. Kekal rahsia, tapi itu bukan bermaksud kita tak berusaha lah kan. Bila bercakap tentang apa nak buat besok, tunggu je lah besok kita nak buat apa kan. Okey, bukan itu kaedahnya. Bila ada qadar daripada Allah itu, kita ingin menuju kepada qadar yang baik. Dan sudah tentunya kalau kita bercakap tentang bilakah as-saah ya, tak tahu as-saah tapi apa persediaan untuk as-saah, untuk kiamat kita ya. Kalau kita bercakap tadi tentang hujan Ustaz ya, hujan tak tahu bila, tak apalah, basuhlah baju, kalau kering tak kering, bukan ya. Kita tahu bahawa rezeki itu datang daripada Allah, maka kita makin lagi berbuat amal yang menjemput barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua perkara qadar tadi itu dimaklumi oleh Allah, kita tak tahu tapi kita berusaha mendekati Allah untuk memastikan kita buat yang terbaik dalam membuat persediaan kepada hari pembalasan nanti. Kalau anak boleh celah sikit. Ya. Betul tak kalau anda boleh katakan kesimpulan ayat ni adalah Allah suruh fokus kepada apa yang kita boleh kawal. So apa yang kita tak boleh kawal, kita tak boleh nak kawal sedia pada ni. Kita tak boleh nak ubah. Macam kita boleh berusaha jaga kesihatan, makan makanan yang baik supaya bayi dekat dalam perut sihat, itu yang kita boleh kawal. Tapi macam mana kejadiannya, yang tu tak boleh kawal. So kita fokus kepada apa yang kita boleh kawal tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Itu tadabburnya. InsyaAllah. Jadi itu perkara penting Ustaz ya. Kadang-kadang bimbang nanti saya ni meninggal kat mana kan. Dah siap dah. Kalau boleh saya nak sebelah mak ayah saya contohnya, perkara-perkara tersebut. Tapi adakah sudah siapkan amal kita agar dapat bersama ibu ayah bila sampai di akhirat nanti, yang boleh kita kawal Ustaz ya. Jadi itu pelajaran daripada surah Al-Mursalat, dan kita ingin melihat seterusnya kepada ayat 6 hingga 11 daripada surah An-Naba, memulakan juz yang ke-30 ya. Mari sama-sama kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tamizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Syahmi. Tuan-tuan dan puan-puan dibayi sekalian, kita terus ke ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-11 Yang ke-11 boleh. 11 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. Bukankah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan dan gunung ganang sebagai pancang pasaknya, dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat, kami telah menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami telah menjadikan siang masa untuk mencari rezeki. Malam pakaian, apa maksudnya Ustaz? Malam sebagai pakaian itu, kalau kita lihat, kita nampak adakah malam yang dijual dekat H&M pakaian tu, pakaian malam kan kata tidak begitu. Ataupun di pasar malam di pasar malam barangkali di kedai bandel barangkali kita cari ada tak baju malam, tidak ada begitu. Baju malam mungkinlah pijamas dan sebagainya, tapi tidak, bukan dimaksudkan secara fizikal yang Allah maksudkan dalam ayat ini. Tapi secara falsafahnya Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan malam ini sebagai pakaian, sebab malam ini bersifat untuk menyembunyikan kelemahan-kelemahan yang ada pada makhluk-makhluk Tuhan.
Sebab bila siang hari dia cerah, kita nampak semua kelemahan-kelemahan orang. Kita nampak kelemahan-kelemahan makhluk sana sini tuan-puan sekalian. Tapi fungsi cerah juga adalah untuk melihat kelebihan-kelebihan. Tetapi bila saat mata bila terang, kita banyak melihat kelebihan, kita mungkin nampak kelemahan, maka rahmat Allah menjadikan malam untuk menyembunyikan kelemahan-kelemahan manusia. Dan untuk makluman tuan-puan sekalian, ayat ini datang sangat cantik kerana apa? Sebab ayat ini datang setelah Allah ceritakan pasal hari kiamat. Pasal hari kiamat pada ayat pertama sampai ayat kelima, tuan-puan sekalian, surah An-Naba, kan Allah cerita pasal orang yang bersoal-soal dengan hari kiamat tu. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Dia tanya tentang hari kiamat. So ada orang tak percaya, sebab tu mereka bersoal-soal, mereka berikhtilaf, bercanggah sama sendiri. Tapi Allah kata apa? Tak apa, mungkin kamu tak percaya kiamat ni sebab kamu tak nampak lagi kiamat tu. Kan? Kiamat kan barang tak nampak. Biasakan Ustaz Fas, benda tak nampak ni orang tak percaya. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala punya baik kepada kita, tak apa, it's okay. Kamu tak percaya kan sebab tak jadi lagi kan? Tak apa. Ayat 6 sampai ayat 16 semua benda kita nampak berlaku. Masya-Allah. Allah kata di saat kamu susah nak percaya benda yang kamu tak nampak, aku bawa benda yang kamu nampak. Semua ni tuan-puan sekalian benda yang kita nampak. Malam kita nampak tak tuan-puan sekalian? Jadi rupa-rupanya ayat ini sebenarnya untuk kita merenung malam sebagai bukti kekuasaan Allah. Kalau Allah boleh jadikan malam, di saat kita tak mampu nak jadikan malam, macam mana tak logik pula kalau Allah boleh hancurkan dunia bila berlaku hari kiamat? Jadi Allah bawa, kamu tak boleh cairkan benda tak berlaku lagi kan, tapi aku boleh cipta benda ni. Takkan susah bagi aku untuk menghancurkan benda ni. Dia macam nak buat rumah lah. Buat rumah dengan menghancurkan rumah mana lagi senang? Nak buat rumah ambil masa berbulan-bulan tuan-puan sekalian, tapi nak hancurkan rumah sekejap. Jadi Allah bawa penciptaan dia supaya kita memperakui kekuasaan Allah menciptakan. So bila Allah kata kiamat tu hancur, lagi mudahlah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghancurkan. Jadi ayat ini lebih kepada untuk kita melihat benda yang kita nampak. Tak ada orang pernah mengaku dekat dunia ni tuan-puan sekalian, aku tiap malam pergi colour warna langit jadi malam. Tak ada. Kan? Tak ada orang manusia normal yang waras dia kata aku yang jadikan malam di malam hari itu. Tak ada. Hanya Allah je mengaku yang Allah menjadikan malam. So, di situ bukti kelemahan kita tuan-puan sekalian. Masya-Allah ya, terima kasih ucapkan pada Ustaz Syahmi di mana malam ini menyembunyikan kelemahan ya, dan kalau kita belajar dalam biologi pun Ustaz kan, malam ini adalah proses detoxification kan, maksudnya membaiki kelemahan ya, sel-sel kita mana yang perlu dibaiki dengan malam yang gelap kita tidur itu. Jadi banyak manfaat kajian malam ini. Namun kita doakan pada Allah SWT kita dapat hidayah daripada malam menuju akhirat, dan kita berdoa pada Allah di hujung ini agar kita sentiasa bila imam baca juz yang ke-30 ni, juz amma Ustaz kan, nama juz amma itu daripada kata amma yatasaalun itu, semoga kita dapat sesuatu pada setiap kali kita solat mendapat hidayah daripada Allah SWT. Bersama Ustaz Syahmi berdoa di hujung ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syahmi dan juga Ustaz Tamizi bersama pada hari ini kita mengulang kaji amat cerah ya, harapnya permata daripada Al-Quran secara ringkas pada hari ini. Teruskan kajian kita dan teruskan tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai salah satu platform kita nak memastikan ya juz amma dan juz yang ke-29 ini kita gerakkan, kita jadikan ia sebagai panduan. Ramai lagi yang akan bila mendengar imam membaca itu adalah sebagai satu tazkirah penting, bukan sekadar mendengar menunggu ceramah-ceramah, tapi solat sebagai tempat untuk membina jati diri menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi dalam halaman baru pada hari esok insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.